Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin syuhada'i was salihin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa salawatullahi wa salamun alaihim wa alaihim ajma'in. شيء لله لهم الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور العلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن
تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci, dan boleh menjadikan kamu benci kepada sesuatu padahal ianya baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan segala-galanya yang apa sedang kamu lakukan. Saya hormati pengerusi Surah Al-Falah, Tuan Imam seluruh ahli jawatan kuasa surau, yang saya muliakan tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan seluruh kepimpinan-kepimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kalangan hamba yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dan tersenarai dalam kalangan ahli-ahli syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesihatan yang baik untuk sama-sama kita hadirkan hati-hati kita, untuk sama-sama kita hadirkan jiwa-jiwa kita pada pagi ini dalam rangka untuk kita nak berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita betulkan niat kita. Kehadiran kita pada pagi ini tidak ada sebab dan musabab yang lain melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula daripada waktu qiyamul lail, pukul 4 pagi kita datang tadi ni, kita mai untuk kita menyatakan tanda iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah seru kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar erti takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Maka inilah harapan kita, mengharapkan bahawa supaya Allah berikan kita kekuatan untuk kita menelusuri kehidupan kita ini dengan keadaan yang sungguh-sungguh nak menyatakan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bangun pada waktu orang tengah tidur untuk kita memberikan komitmen dalam kita nak terjemahkan erti takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah angkat kita pada makam yang terpuji, di mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athak. Alhamdulillah. 'Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, carilah sebahagian daripada malam, wa minal laili fatahajjad bihi, dan bertahajudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mintalah kepada Allah, merintihlah kepada Allah, merayulah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan kita melakukan salat-salat sunat, salat taubat, salat hajat, salat tahajud, tanda untuk kita mohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kita maqam yang terpuji, sekiranya kebergantungan kita itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, Pak Habak sihat semua lah? Sihat, alhamdulillah, syukur. Hari ini kita tinggal sat kitab kita ni, nak sembang sikit pasal Palestin lah. Tajuk apa, Gema Palestin, apa dah lupa, apa hati? Al-Aqsa di hati. Ingat hati tu, Gema Palestin, Al-Aqsa di hati. Kita tinggal saat Bidayatul Hidayah. Kita nak ambil semangat ni tuan-tuan, untuk kita nyatakan solidariti kita bersama dengan rakyat Palestin, umat Islam, saudara kita di Palestin yang sekarang ini tengah bertarung dalam mempertahankan syiar. Isu ini adalah isu yang serius dibangkitkan oleh mereka-mereka yang benci kepada Islam. Jadi isu ini adalah isu yang kita kena sama-sama melihat sebagai perkara yang penting. Bukannya kita kata tak apalah, bukan berlaku tempat kita, pergi kat mereka lah, nak perang ke, tak mau ke, mati ke, tak ke, ikut suka mereka. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Kerana isu Palestin ni adalah isu yang dekat dengan kita. Orang Islam perlu rasa satu sensitif ataupun rasa sensitivity yang sangat kuat. Kerana isu Palestin ini adalah isu yang bermain dengan akidah umat Islam itu sendiri. Sehingga hari ini tuan-tuan, sehingga semalam 20 hari bulan 10, kematian mencatatkan lebih daripada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang sakit, yang terlibat dengan peperangan ini lebih daripada 13,000. Banyak tuan-tuan lah. Yang mana mereka ini mengalami orang kata apa, kemalangan yang serius ataupun kesakitan yang kuat. Kita tengok banyak video-video yang disebarkan kepada kita untuk kita merasai akan kesakitan itu bersama. Kalau kita sebut tentang Palestin ni, senario dia adalah senario yang sama daripada bermula 2008 lagi. Apabila diserang Palestin ataupun lebih khusus kepada Gaza oleh Israel laknatullahi alaih, yang mana senario dia ataupun jalan ceritanya adalah jalan cerita yang sama. Mereka menyerang orang Palestin dan orang Palestin membalas serangan itu. Tapi kali ini adalah cerita yang berbeza. Dimulakan melalui Hamas yang menyerang Israel, dan membuka mata kita dan membuka mata dunia untuk melihat isu ini adalah isu yang besar, yang mana diberikan perhatian oleh seluruh dunia pada ketika ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tengok bagaimana kita nak meletakkan perkara ataupun isu Palestin ini sebagai isu yang kuat. Kenapa? Kerana Palestin itu sendiri adalah tanah yang mempunyai keberkatan. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-21, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi adkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi Musa berkata suatu ketika, wahai kaumku. Nabi Musa kata kepada kaum Nabi Allah Musa alaihissalam, masuklah kamu ke tanah suci ini. Apa dia tanah suci ini? Kata ulama dalam mentafsirkan ayat ini, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Dan tanah yang suci dimaksudkan oleh Nabi Allah Musa itu adalah tanah Palestin. Barakna haulahu disebutkan dalam surah Al-Isra, linuriyahu min ayatina. Bagaimana tanah yang berkat diisrakan, dimi'rajkan Nabi SAW ke tanah Palestin, sehinggalah dihadiri oleh para anbiya. Karena itulah tanah yang penuh dengan keberkatan. Allah sebut dalam Al-Quran, yang mana apabila Nabi Musa memerintahkan umatnya masuk ke tanah itu, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kamu kebaikan. Janganlah kamu berbalik ataupun undur ke belakang, kata Nabi Musa kepada kaumnya, kelak kamu akan menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Sebab itulah tuan-tuan, rakyat Palestin mempertahankan tanah Palestin, karena tanah ini adalah merupakan tanah milik umat Islam secara keseluruhannya. Sebab itulah kita nak kena rasa sensitif. Kadang-kadang orang kita ni tak faham. Keluar viral baru ni, ada seorang hamba Allah ni, dia kata, saya berlapang dada lah, saya tak mau nak komen isu pasal Palestin ni. Ikutlah macam mana pun, apa nak jadi pun, yang penting negara saya selamat. La ilaha illallah. Macam-macam tuan-tuan, macam-macam pemahaman yang ada dalam kalangan kita yang merasakan isu Palestin ni adalah isu yang tak perlu pun diambil perhatian. Kenapa lagi kita nak kena berikan perhatian kepada Palestin? Karena di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa itu adalah merupakan kiblat yang pertama bagi umat Islam. Jadi itu nilai yang kita perlu ada sensitif dalam diri kita. Karena kita nak mempertahankan kiblat yang pertama kita, iaitulah Masjidil Aqsa. Malaikat turun, para anbiya turun, dan Nabi mengimamkan seluruh para malaikat dan para anbiya ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab itulah kenapa kita disuruh untuk ramai-ramai mempertahankan tanah Palestin. Persoalan dia, macam mana kita ni yang duduk kat Malaysia ni nak pertahankan tanah Palestin? Jadi kita sebut tadi tentang senario yang sama. Daripada 2008 lagi sampailah bulan Ramadan tahun lepas. Kan tahun ni ada juga berlaku juga daripada serang ketika mana Ramadan. Jadi perkara itu berlaku benda yang sama. Bila mana Israel menyerang Palestin dan Mesir menjadi di antara pendamai di antara Palestin dan juga Israel, dan Malaysia masa jadi isu Palestin diserang oleh Israel, senario yang sama. Kita orang Malaysia akan boykot McD, boykot Starbucks, habis je isu makan balik Starbucks, makan balik McD. Benda yang sama berlaku. Jadi tidak ada perkara yang boleh kita jadikan sebagai stand, sebagai pegangan kita, supaya kita boleh meruntuhkan kesombongan Yahudi laknatullahi alaih. 3 hari 4 hari lepas saya bercakap tentang isu Palestin ni, di ban. Saya tak boleh buat live malam ni, kena ban tuan-tuan. Seminggu lebih tak boleh live. Mereka ban di semua media sosial saya. Sama ustaz-ustaz kita yang lain pun semua kena ban, tak boleh bercakap tentang isu Palestin. Kerana mereka takut apabila bangkitnya umat Islam, mereka akan hancur. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicarakan berkaitan dengan peperangan, sudah tentulah kita tak suka pun berperang. Sebab tu Allah sebut kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Tapi kalau atas dasar mempertahankan syiar Islam,
atas dasar kita nak mempertahankan agama Islam, maka kita disuruh untuk berperang mempertahankan pencerobohan dan kezaliman yang berlaku ke atas orang Islam. Nak kena berperang, nak kena angkat senjata. Bila kita sebut tentang angkat senjata ni, secara umumnya macam-macam jenis senjata tak dah. Kita orang Malaysia nak kena pergi sana juga kau Ustaz. Pegang senapang pun tak betul. Kan? Ada orang buat lawak kadang-kadang dia punya tak reti pegang senapang tu, muncung senapang tu talar kat dia. Dia nak tembak orang ni, tapi muncung senapang tu talar kat dia. Dia mati dulu sebelum tembak orang. Pasal tak reti nak pegang senapang. Maka kita tidak disuruh pun untuk kita pegang senapang yang sebenar, tapi kita nak kena pegang silahul mukmin. Senjata bagi orang Islam itu adalah ad-du'a, yang kita nak kena panjatkan bersama-sama untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita mai ramai-ramai penuhkan surau, kita qiyamul lail, bangun minta mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah akan memberikan kemenangan dan kejayaan kepada orang Islam di Palestin. Kita tak ada daya dan upaya kita nak pergi sana pegang bom, nak baling bom, nak pegang senapang, nak duduk lari kebai, tak mampu pun. Tapi kemampuan kita ada pada mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihancurkan mereka yang merosakkan agama Islam itu sendiri. Jadi sebelum nak pergi ke peringkat tu, hari ini saya nak bincang tuan-tuan, adalah berkaitan dengan perlu kepada pembersihan akan diri kita terlebih dahulu. Kita nak tolong orang Palestin untuk menang, nak tolong orang Palestin untuk berjaya dalam peperangan ni, dalam isu mempertahankan agama Islam ini, kita nak kena clear dulu. Dari sudut hati dan nurani kita ini kena bersih terlebih dahulu. Semayang pun kadang cukup, kadang tak cukup. Angkat bendera Palestin, tu pun kadang tak semayang. Semangat angkat bendera Palestin. Demonstrasi dekat Masjid Negara baru ni, berapa ramai yang tak semayang. Kita suruh pertahankan agama, kita pula runtuhkan agama. Ni yang saya nak bercakap ni, pasal sebelum kita pergi kepada perkara yang lebih besar dalam mempertahankan isu Palestin ni, kita nak kena clear dari sudut pembersihan diri kita terlebih dahulu. Kita nak angkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita layak di antara orang yang layak memohon pada Allah? Allah nak bagikan mustajab doa pada kita ni. Kalau kita pun tak menunaikan hak dan tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamas yang boleh berjaya tu tuan-tuan, semua hafizul Quran, tengah duk training hafal Quran. Tengah duk training tukar senapang, angkat senapang, training sit up lah, apa semua nak bagi kuat diri, hafal Quran, tasmik di antara partner depan-depan, tasmik Quran tuan-tuan. Tu nak boleh berjaya. Roket kena, helikopter meletup, Allah izinkan disebabkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa sampai hari ini isu Palestin tak selesai-selesai, masih lagi berlaku daripada 2008 sampailah sekarang, lebih daripada 15 tahun dah. Pasal apa tak selesai? Pasal Allah nak bagi tahu dekat kita bahawa kita rakyat ataupun umat Islam secara keseluruhannya perlu betulkan dari sudut akidah dan pegangan kita yang sebenarnya kepada agama Islam itu sendiri. Kalau tidak, Allah takkan berikan kemenangan dan penyelesaian dalam isu Palestin ini. Kita pun tak clear lagi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana beliau menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin, berangkat menuju ke Palestin satu ketika, beliau bermesyuarat bersama-sama dengan para sahabat berkaitan dengan permintaan daripada mereka yang menakluk kota Palestin. Ini Sayyidina Umar di antara khalifah yang membuka kota Palestin. Jadi isu nak buka kota Palestin ni daripada zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, dan Nabi Musa meninggal disambung oleh Nabi Allah Yusha' bin Nun. Kalau kita tengok daripada sejarah, alhamdulillah Allah bagi peluang saya sampai ke makam Nabi Allah Yusha' bin Nun, sepanjang 11 meter makam dia. Dia menyambung perjalanan membuka kota Baitul Maqdis apabila dimulakan oleh Nabi Allah Musa, disambung oleh Nabi Allah Yusha' bin Nun, disebutkan dalam surah Al-Kahfi, wa qala li fatahu, dinisbahkan kepada Nabi Allah Yusha' bin Nun. Dan itulah kali pertama dan kali terakhir Nabi Allah Yusha' mengarahkan matahari berhenti serta-merta. Ini kalau kita tengok dari sudut sejarah bagaimana nak membuka kota Baitul Maqdis, asasnya pun dah disandarkan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencapai kejayaan dan kemenangan kepada Palestin, umat Islam secara keseluruhannya perlu untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak kena sungguh-sungguh menyatakan bahawa kita ini mampu untuk membantu rakyat Palestin untuk mencapai akan kemenangan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam peperangan itu yang tidak kita suka itu, dan perlu kepada peperangan itu, kerana setiap perkara yang kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, benci itu bukanlah menjadi perkara yang tidak baik pada kamu, dan perkara yang baik itu bukanlah menjadi perkara yang baik kepada kamu. Maka setiap perkara yang kita tidak suka itu perlu kita hadam dalam diri kita sebagai perkara yang baik, supaya Allah berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Yang pertama sekali saya nak pesan tuan-tuan, jagalah salat kita supaya doa yang kita panjatkan kepada Allah diterima secara direct. Allah menerima akan rintihan dan doa kita memohon supaya diberikan kemenangan kepada rakyat Palestin. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah yang merupakan rakyat Palestin. Dia mengaji di UIA ketika tu. Saya tanya dia, habis mengaji nanti sambung kerja di sini kah? Nak balik sana pun perang lah apalah, tak tenteram. Oh, dia kata dia mai mengaji, dia mai belajar ni, tujuan dia untuk dia pertahankan negara dia Palestin. Jadi saya kata habis mengaji ni nak balik kah? Mesti balik, dia kata. Sebab negara dia perlukan ilmu, perlukan orang yang berilmu seperti dia untuk pertahankan negara dia. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Kita kalau dah boleh keluar daripada tempat perang ni pakai tak pi dah, kan? Pakai tak masuk dah tempat perang ni, cari penyakit, kena bom, kena tembak. Saya kata kat dia, satgi kalau mereka serang pula bom, tembak. Kerana dia kata itulah impian dan cita-cita kami rakyat Palestin adalah untuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, inilah kita sebutkan sebagai akidah yang sebenar-benarnya ada dalam jiwa rakyat Palestin, adalah mempertahankan syiar Islam. Bukan isu dia kata duit RM1, bukan isu rumah kami roboh, bukan isu negara kami hancur.
Tapi isu yang utama adalah bagaimana Islam, akidah dipijak-pijak oleh mereka yang benci kepada agama Islam itu sendiri. Itu isu yang utama. Kemudian dia sebut kepada saya, bangunan yang roboh boleh dibina semula, negara yang hancur boleh diplan semula untuk membina negara yang baru. Tapi apabila Islam, akidah hancur, terus kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah perkara yang penting untuk kita letakkan sebagai perkara yang utama untuk kita fikirkan, supaya kita boleh memberikan sikit sebanyak bantuan kepada rakyat Palestin dan negara Palestin itu sendiri untuk mendapat akan kemenangan dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah sekali, jaga salat kita, tuan-tuan. Ni dia pesan pada saya bila saya jumpa lah tu, dia kata minta tolong, kalau kamu bercakap kepada masyarakat di Malaysia, tolong sama-sama kita jaga akan salat kita. Kerana melalui salat itulah doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara direct. Kerana kita salat, kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat pun kadang-kadang dan, kadang-kadang tak dan. Sambil duk mafla Palestin duk ada di bau, duk ada di tengkok, kan, sembahyang pun tak pi. Semangat mempertahankan Palestin, tapi sembahyang tak. Macam mana Allah nak bagi kemenangan sedangkan kita menghancurkan akan agama kita sendiri? Yang kedua, dia pesan kepada saya bila saya tanya lagi, apa lagi yang nak dipesan kepada kami yang tidak mampu untuk turun ke medan peperangan? Dia kata, tolong jangan tinggalkan kitab suci Allah, iaitulah Al-Quranul Karim. Karena apabila kita baca Al-Quran, Allah akan memberikan kebaikan di sebalik bacaan Al-Quran kita itu. Karena di sana ada manfaat dan keberkatan yang cukup luar biasa. Sebab itulah kami dalam kalangan rakyat Palestin memang dipasakkan jiwa kami dengan Al-Quran, kata dia. Ditanam dengan Al-Quran, ditanam dengan kefahaman Al-Quran, ditanam dengan akan kelebihan Al-Quran dalam diri kami. Sebab itulah Al-Quran jangan sesekali ditinggalkan, kerana ianya akan memberikan kekuatan yang cukup luar biasa kepada kita untuk kita mempertahankan syiar dan akidah Islam. Jadi yang kedua, tuan-tuan, tolong banyakkan baca Al-Quran. Kita nak kena banyakkan solat, nak kena solat di awal waktu. Kalau sebelum ni solat bukan tak solat, Ustaz, cuma kadang-kadang dia dekat-dekat nak terkeluar dah Zuhur masuk Asar. Jadi 2 rakaat sembahyang Zuhur, 2 rakaat Zuhur lagi duduk dalam waktu Asar. Kadang-kadang tak dan kerja. Jadi kita nak ubah, tuan-tuan, nak solat di awal waktu dan berjemaah sentiasa di masjid dan surau, supaya Allah dengar rintihan dan doa mereka yang sungguh-sungguh tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak minta ni, ulama pun makin tak ada dah ni, meninggal pun ramai dah ulama pun, kan. Dok Ustaz Tok Guru ni meninggal, Dok Ustaz Tok Guru ni meninggal. Ada tiba masa dah kita pula nak kena jadi ulama. InsyaAllah cari ilmu sebanyak yang mungkin. Yang ketiga, kata dia, minta masyarakat Malaysia secara khususnya dan secara umumnya umat Islam di dunia ini untuk memperbanyakkan ilmu pengetahuan. Nak kena cari ilmu sebanyak-banyaknya. Maksudnya kalau bercakap atas dasar semangat ni, tuan-tuan, tak ke mana-mana pun. Tapi kalau kita bercakap atas dasar ilmu, dunia akan pandang kita apabila kita berbicara dengan sesuatu perkara yang disandarkan kepada ilmu pengetahuan. Ni bercakap sampai orang tak cerdik ya pun, nak tahankan Palestin, tapi bercakap, Allah, nampak sedih sangat. Hak baca doa, Allahumma inna
naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Pun tak faham apa benda duk baca tu, kan? Doa kunut nazilah tu apa benda kita duk baca tu pun tak faham tu. Nak kena cari ilmu, nak kena tahu apa yang kita baca tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni baca doa sampai menangis-nangis tapi tak faham apa dia. Tanya pasal apa menangis, dah mereka menangis, kita pun menangis pergi lah. Satu hari saya bawa jemaah pergi Mekah. Masa tu isu Palestin tengah panas. Syekh Bandar Bali lah baca doa ketika subuh. Sebab tuan-tuan, tarik-tarik tu, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Menangis. Satu masjid tu berdentum. Allahu Akbar. Balik pergi ke Allahumma salli ala Muhammad. Balik pergi ke hotel. Saya tanya seorang jemaah ni, tadi pagi baca kunut nazilah, faham tak? Awak tak faham lah Ustaz. Dengan saya menangis. Oh, saya pun kata alhamdulillah lah kalau faham. Takut baca saja tapi tak faham. Takkan tak faham Ustaz baca doa. Dia kata apa? Sampai doa tu baca lah lebih kurang lah. Dia tahu maksud dia lebih kurang betul lah. Untuk kita doa untuk Palestin lah. Kita tahu tu lah, doa untuk Palestin. Sedangkan kunut nazilah itu didoakan ketika mana kita ditimpa musibah, bukan untuk Palestin semata-mata. Kita nak minta pertolongan Allah. Kita kata, ya Allah, sesungguhnya kami meletakkan Engkau sebagai pergantungan kepada musuh-musuh kami. Kita meletakkan sepenuhnya kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina. Kita letakkan Allah untuk membantu kita, untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Wa na'udzu bika min syururihim. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh mereka yang nak menghancurkan kami, nak menghancurkan agama Islam. Dia dapat musibah, kena musibah apa, baca doa kunut nazilah lah. Kita kena COVID, itu kan baca kunut nazilah juga. Kita kena COVID, musibah yang ditimpa ke atas kita. Ni kita tahu doa untuk Palestin Ustaz lebih kurang. Lepas tu teriak tu sebab apa? Dah mereka teriak tu, imam tu pun sampai susrai bunyi. Takkan saya tak teriak, malu orang sebelah duk tengok Ustaz. Sebab kita tak ada ilmu. Maka yang ketiga, nak kena ada ilmu, nak kena mengaji. Sebab apa? Kita nak kena pertahankan bumi Palestin itu sendiri. Kemudian kita minta lagi, ya Allah, hancurkan, leburkan kumpulan-kumpulan yang menyebabkan hancurnya, yang merosakkan akan agama Islam itu sendiri, yang membuat kacau bilau, yang membuat akan kehancuran akan agama Islam itu sendiri. Kita minta supaya Allah hancurkan mereka dengan mencerai-beraikan perancangan yang dilakukan oleh mereka musuh Islam itu, dan goncangkan pendirian mereka ya Allah. Jadi kita minta supaya Allah berikan mereka ini dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya. Tapi doa ni lama dah Ustaz. Daripada isu Palestin, daripada awal dulu sampai ke hari ni doa benda yang sama. Tak hancur-hancur pun Ustaz. Nampak mereka makin kuat je. Isu dia, asas dia, kita nak kena clear dulu dari sudut pegangan kita sebagai orang Islam. Hak
Allah Subhanahu wa ta'ala kita nak kena selesaikan. Kalau tidak, baca doa ni 1000, 100,000, juta kali pun tak selesai. Sebab kita baca pun tak faham apa yang kita baca, tak buat apa yang Allah suruh, tak tinggal apa yang Allah larang. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nak kena cari ilmu. Yang pertama tadi, nak kena jaga salat kita, tuan-tuan. Yang kedua, kita nak kena sentiasa berada bersama dengan Al-Quran, kerana Allah akan menyelamatkan mereka yang sentiasa dalam hatinya ada Al-Quran. Kita tengok dalam video 2 hari lepas viral, yang bangunan Tuhan Cok, lepas tu ada naskah Al-Quran yang tak terganggu pun, tak terbakar pun. Kalau tuan-tuan dapat video tu lah, naskah Al-Quran yang ada, dia terbuka Quran tu, tapi tak terganggu pun, tak terbakar, tak yang lain semua hancur, tapi Quran Allah selamatkan. Ini bukti bahawa kitab suci Al-Quran itu mampu untuk menyelamatkan kita orang Islam. Sebab tu ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar perang, Nabi akan pilih mereka yang duduk bersama-sama dengan Al-Quran secara itqan, secara sungguh-sungguh, secara fokus. Jadi tentera Hamas pun dipilih berkaitan dengan Al-Quran, kerana keseluruhan tentera Hamas adalah mereka yang menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Yang ketiga, nak kena cari ilmu pengetahuan supaya kita berjihad di Malaysia ini dengan kita berdoa dan kita menyatakan solidariti kita, bercakap dalam media-media sosial. Macam-macam lah kita boleh buat di Malaysia ni untuk kita nak menyatakan bahawa perkara ini salah dari sudut undang-undang yang dalam bentuk menzalimi. Hatta orang bukan Islam pun marah dengan kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel ini, kerana dia melanggar akan hak sebagai seorang manusia, human right, hak asasi sebagai seorang manusia tu, kerana mereka membunuh akan orang yang tidak bersalah. Jadi sebab itulah kita nak kena ada ilmu, nak kena tahu isu sebenarnya yang berlaku kepada Palestin. Yang keempat, yang terakhir yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, kita dah jaga dah solat, kita dah jaga dah Al-Quran, dan kita dah ada ilmu pengetahuan. Yang keempat, kita nak kena tanam dalam diri kita akan sifat keyakinan, ataupun disebutkan sebagai al-yaqin. Kata orang Palestin ni tadi, yang saya sembang dengan dia ni, dia kata yang terakhir sekali, orang Islam secara keseluruhannya nak kena yakin bahawa isu Palestin ni adalah isu yang akan menentukan pengakhiran kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kata berjaya, mereka menang, dah dekat-dekat kiamat dah kita ni. Nabi sebut dalam hadis, kejayaan Palestin itu, kejayaan Aqsa, adalah merupakan perkara yang akan membawa kita kepada kiamat yang sudah semakin hampir kepada kita. Jadi kita nak kena yakin bahawa Allah akan berikan kemenangan, dan Allah akan berikan darjat yang luar biasa kepada perjuangan ini, bahawa Allah akan memberikan pahala yang sebaik-baiknya, dan tempias ini akan kena kepada mereka semua yang mempertahankan akan syiar, akan Islam, akan agama itu sendiri. Jadi keyakinan itu perlu kita letakkan dalam diri kita, barulah Islam akan diangkat kepada tempat yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, akan diangkat kepada tempat yang paling tinggi. Tidak ada tempat yang paling tinggi melainkan agama Islam itu sendiri. Jangan kita biarkan Islam dipijak, jangan kita biarkan Islam dihenyak, jangan kita biarkan Islam dihina, kerana agama kita adalah agama yang terbaik di dalam dunia ini. Jadi mudah-mudahan dengan 4 perkara ini tuan-tuan,
sambil-sambil kita bersembang santai berkaitan dengan Palestin ni, kita berikan peluang kepada diri kita terlebih dahulu untuk kita lengkapkan tugasan kita supaya Allah pandang dan Allah terima segala rintihan dan doa kita, dan seterusnya diberikan kemenangan dan kebaikan kepada negara Palestin secara khususnya dan kepada umat Islam secara keseluruhannya untuk mencapai kejayaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kejayaan itu tidak lama lagi akan dicapai oleh mereka rakyat Palestin secara khususnya dan kita umat Islam secara keseluruhannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dinamakan juga peperangan Israel dengan Palestin ini adalah merupakan peperangan yang kelima. Sebenarnya isu Israel ni dah dengan negara Arab ni dah berlaku daripada tahun 1940-an lagi, dengan Mesir, dengan Jordan, dengan Allahumma salli ala Muhammad, dengan Syria, ketika mana Mesir dan Syria bergabung untuk berlawan dengan Israel. Jadi bila mai kepada isu Palestin ni adalah isu yang kelima, peperangan yang kelima, dinamakan peperangan yang kelima. Jadi yang pertama berlaku genjatan senjata, yang kedua Israel kalah, yang ketiga Allahumma salli ala Muhammad berlaku kemenangan ke atas Israel, yang keempat genjatan senjata, dan yang kelima kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku di dalam peperangan ataupun harb yang berlaku ketika ini, insya-Allah. Mudah-mudahan yang disebutkan sebagai Tufan, peperangan Tufan yang berlaku baru-baru ini akan menjadi titik kemenangan kepada orang Islam secara keseluruhannya, insya-Allah. Jadi wallahu alam, saya rasa sekadar itu dulu untuk perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi semangat dan kefahaman kepada kita bahawa isu ini adalah isu yang perlu kita pertahankan, dan kita perlu bercakap atas dasar ilmu, tuan-tuan. Jangan bercakap atas dasar semangat, kerana banyak kan daripada masyarakat kita hari ini yang bercakap atas dasar semangat, tapi bila dipatahkan balik hujah tu, dia dah tak tahu nak kata apa dah. Sebab dia pun tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Jadi nak kena cari ilmu, nak kena tengok maklumat yang sahih, yang betul, supaya kita bercakap atas dasar ilmu pengetahuan, dan kita boleh mempertahankan Palestin secara khususnya dan agama Islam secara umumnya dengan lebih berjaya, untuk kita tunjukkan solidariti kita bersama-sama dengan umat Islam di dunia dan juga umat Islam di Palestin secara khususnya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu laha. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'la'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman. Selamatkanlah bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada umat Islam di Palestin ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah untuk berjuang mempertahankan agama Islam ini ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah anak-anak Palestin ya Allah, yang ketika muda mereka diuji oleh-Mu ya Allah, mempertahankan agama dan negara mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk mereka memegang senjata dan membalas serangan daripada Zionis la'natullahi alaih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah iman dan takwa kepada kami semua untuk mempertahankan agama kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami untuk kami menyatakan hasrat bahawa kami bersama-sama dengan rakyat Palestin untuk mempertahankan akidah Islam ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merintih dan merayu kepadamu ya Allah. Dengarlah rintihan kami ini ya Allah, mustajabkanlah permintaan kami ini ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujiris sahab wa ya hazimal ahzab wa ya hazimal ahzab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Rahman,
ihzimhum ya Rahim, benarkan ya Allah, izinkan ya Allah, wansurna alaihim. Allahumma qtul yahuda fi biladil muslimin, ya Allah, bunuhlah mereka Yahudi dalam negara orang Islam ini ya Allah. Allahumma qtul yahuda fi biladil muslimin, Allahumma qulil aqsa ila biladil muslimin, ya Allah, kembalikan Aqsa kepada kami orang Islam ya Allah, karena mereka akan menghancurkan Aqsa ya Allah. Kembalikan Aqsa kepada tangan-tangan orang Islam ya Allah. Allahumma qulil aqsa ila biladil muslimin. Allahumma inna nastaudi'uka biladina wa biladil muslimin. Allahumma inna nastaudi'uka biladina wa biladil muslimin. Allahumma inna nastaudi'uka adyanana wa imanana ma a'taitana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'dani. Allahumma inna naj'aluka min syururihim. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afiyata min kulli bala'id dunya wa azabil maghfirah. Wa azabil maghfirah ya Allah, jauhkan azab sisaan ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. A'udzu billahi minasy syaitan wa bil azabil qabr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.